Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat analisis perlawanan di antara Manchester United versus Leicester, yang mana MU menang 3-0 pada perlawanan ni. Hasil jaringan dari Rashford 2 dan 1 dari Sancho. Untuk first half memang MU ada banyak masalah, tetapi masuk second half MU berjaya untuk meneutralkan balik keadaan tu dan bermain dengan lebih tinggi dan juga bermain dengan intensiti yang sangat bagus dan berjaya untuk kontrol tempo dengan kemasukan Sancho as a number 10 dan Weghorst dipush diletak sebagai number 9 untuk melakukan pressing dengan lebih tinggi lah. Untuk first half kita sepatutnya berterima kasih kepada David De Gea, yang mana David De Gea menyelamatkan gawang MU dari dibolosi oleh percubaan-percubaan yang dilakukan oleh Leicester City. So memang David De Gea semalam menunjukkan dia adalah shot stopper yang paling cemerlang untuk menjadi penjaga gol Manchester United dan memastikan yang gawang MU tak dibolosi lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk dalam analisis perlawanan. Untuk analisis ni saya akan mulakan dengan kelemahan pasukan Manchester United dahulu dan barulah saya akan masuk kepada apakah yang merubah segalanya, dan di second half lah menjadi faktor utama kenapa MU bermain dengan lebih baik dan mereka boleh memanfaatkan dan juga mencipta lebih banyak gerakan, terutamanya di second half dengan kemasukan Jadon Sancho. Baiklah, waktu first half apa yang menjadi masalah kita? Yang pertama adalah dari segi kita punya ball progression, yang mana kita tak boleh nak progress ball daripada bahagian bawah dia kepada bahagian atas dengan sangat bagus, dan kita juga tak melakukan switch ball ataupun switch play dengan sangat banyak, yang menyebabkan Erik ten Hag menyatakan dalam press conference malam itu bukanlah filosofi ataupun corak permainan MU yang sebenar. Sebaliknya mereka bermain dengan begitu teruk di first half. Jadi apakah punca kepada permasalahan build up play yang dilakukan oleh pasukan MU di first half sehingga mereka gagal untuk progress the ball dan juga gagal untuk create banyak peluang ketika first half? Antara kelemahan MU pada first half pada perlawanan semalam adalah gandingan double pivot, iaitu Sabitzer dan juga Fred. Waktu first half mereka sebenarnya agak kurang dari segi transition dan mereka juga agak kurang dari segi memberi support ataupun cover bahagian midfield ketika defend transition, yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ni memang ketika pasukan MU berada di out of position, bermaksud mereka tidak memegang bola, kita boleh tengok pemain-pemain Leicester City akan bermain dengan sangat tinggi ataupun high line lah, dan mereka akan progress the ball daripada build up play from the back. So mereka akan menggunakan Sota, mereka akan menggunakan Faiz untuk bawa bola jadi lebih tinggi. So dekat situ Leicester akan bermain dengan high line. Jadi apa yang menjadi permasalahan adalah Fred dan juga Sabitzer yang bermain dalam sistem double pivot ketika first half during the transition, bermaksud apabila MU kehilangan bola, mereka lambat untuk membantu ataupun menutup ruang di bahagian tengah untuk memberi enough cover kepada Lindelof dan juga Martinez. Jadi apabila Sabitzer dan juga Fred gagal untuk drop lebih deep ataupun untuk memastikan yang ruang tengah mereka berjaya tutup, dekat sinilah pasukan MU menghadapi kesukaran apabila mereka gagal untuk meneutralkan bahagian tengah pasukan lawan dan membiarkan pasukan lawan untuk create dalam situasi 3 versus 2, dan pasukan lawan boleh untuk memudahkan mereka masuk berhadapan dengan di box pasukan MU dengan menggunakan individual play. Mereka ada player seperti Tete yang mempunyai pace yang sangat bagus, ball control yang sangat bagus, body language yang sangat bagus untuk beat pertahanan MU bagi masuk ke dalam di box. Jadi ketika defend transition ataupun ketika dari segi counter attack ataupun dari segi build up play dari Leicester, Sabitzer dan juga Fred boleh dikatakan tidak memberi impact yang positif di bahagian tengah dalam sistem ataupun structure untuk pasukan MU bertahan. Dan benda ni kita kena faham sebab apa mereka berdua tak boleh nak cover bahagian midfield yang sangat baik untuk bertahan. Yang pertama adalah kerana first, Sabitzer is not a pure number 6, dia bukannya seorang DM, so memang nampaklah dia agak struggle untuk fill position Casemiro ni. So bila mana dia bermain di position Casemiro, memang kita nampak
dia lebih banyak susah nak adapt dari segi scanning, daripada segi tutup passing lane, daripada segi nak fokus kepada central nak cover wide area. So Sabitzer dia jadi keliru dekat situ waktu first half. Dan peranan Fred pula untuk game ni, dia walaupun bermain dalam sistem double pivot bersama dengan Sabitzer, tetapi Fred di first half kita boleh nampak dia punya involvement ataupun penlibatan beliau di bahagian attacking adalah lebih tinggi. So bermaksud di sini Fred digunakan untuk play a bit higher than Sabitzer walaupun dalam sistem double pivot, tetapi dia kena main lebih tinggi untuk memberi bantuan kepada Rashford and Weghorst di bahagian attacking. So banyak benda yang Fred bawa bola pergi depan dan sebagainya. Cumanya dalam attacking phase, apabila Fred bermain dengan lebih tinggi ketika first half, apa yang sering kali dilakukan oleh Fred waktu first half adalah dia banyak melakukan passing ataupun dia release ball yang bolehkan pasukan lawan membaca dengan mudah dan pasukan lawan berjaya untuk melakukan interception, yang menyebabkan Fred banyak melakukan passing yang sia-sia lah waktu first half. So dekat sini pun kita boleh nampak apa yang kurang waktu MU dalam defense dan juga attacking phase adalah mereka punya decision making dan mereka punya off the ball movement, pergerakan tanpa bola pun kurang, yang menyebabkan pasukan Leicester boleh counter corak ataupun build up play daripada pasukan MU, yang mana kalau kita tengok apa yang diaplikasikan oleh Leicester City pada perlawanan ni ketika first half adalah mereka bermain dengan man orientation ataupun senang kata man to man marking lah. Dan apabila MU berada dalam in position ketika mereka dalam cubaan untuk build up play from the behind ataupun daripada bawah menggunakan Martinez as ball playing defender dan juga Lindelof, yang mana Lindelof dan juga Martinez ni mereka ada keupayaan untuk progress the ball jadi lebih tinggi ataupun progress the ball to the highest line lah kan. Tetapi Martinez dan juga Lindelof mempunyai perbezaan yang ketara, yang mana daripada segi hold up play, daripada segi ball control, daripada segi keep the ball, Martinez adalah player yang sangat selesa dengan bola. Tetapi berbanding dengan Lindelof pada game ni dia lebih kepada untuk long ball. Sebab apa? Sebab dia ada ability untuk passing jarak jauh dengan vision yang tinggi dan juga passing accuracy yang tepat. So apabila bola berada di kaki mereka berdua, mereka cuba untuk progress the ball daripada bahagian bawah ke atas, tetapi akibat daripada pressing yang dilakukan oleh Leicester City waktu first half menjadi, apa yang dilakukan oleh Leicester adalah mereka memastikan yang mereka apabila Martinez dan juga Lindelof pegang bola, maka mereka akan cepat untuk melakukan pressing, dan pressing tu tak direct toward the orang yang pegang bola. Bermaksud apabila Martinez pegang bola, pemain Leicester City takkan press untuk kepada Martinez secara direct sebab mereka tahu Martinez pegang bola. Jadi apa yang dilakukan adalah pemain Leicester City bermain dalam bentuk pressing, dalam bentuk angle press. Bermaksud mereka menutup ruang ataupun space dan juga menjaga orang yang boleh receive the ball. Bermaksud orang yang akan terima bola. Contohnya Martinez pegang bola, dia boleh passing kat Lindelof, maka mereka tutup ruang dan mereka jaga Lindelof. Begitu juga dengan Fred dengan Sabitzer, mereka dijaga oleh Mendy dan juga Hall untuk memastikan yang mereka tak boleh mendapat bola. Begitu juga dengan Weghorst yang boleh dikatakan dijaga oleh Maddison. Hall jaga Weghorst, Mendy jaga Fred dan juga Maddison jaga Lindelof. So apabila jadi macam tu, maka MU tak boleh nak progress the ball jadi lebih tinggi dan tak boleh nak bermain dengan switch play yang baik. Maka apa yang berlaku adalah mereka cuba untuk melakukan long ball. Jadi apabila berlakunya long ball, situation yang sebenarnya adalah mereka akan cuba mencari Weghorst, sebab kita tahu Weghorst bermain sebagai as a number 10 waktu first half. So apabila mereka mencari Weghorst, mereka cuba untuk link up dan mereka cuba untuk memastikan yang Weghorst boleh hold the game dan juga hold the ball di barisan tengah. Tetapi sayang, Weghorst pun dijaga dengan rapi. Apabila bola dapat kat dia sahaja, dia terus kena pressure. So benda tu menyebabkan progressive ball pasukan MU agak terbantuk lah waktu first half. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh tengok build up transisi daripada Leicester City, mereka banyak exploit belah Luke Shaw. Kenapa belah Luke Shaw ni banyak exploit? Adalah salah satu faktor dia adalah kerana defensive awareness ataupun corak bertahan dari Garnacho ketika first half tidak banyak memberi tindakan yang positif untuk memberi support kepada Shaw ketika bertahan. Jadi itu sebab banyak gerakan yang dilakukan oleh Leicester City menggunakan Castagne berhasil untuk exploit bahagian kiri pasukan MU, sebab Garnacho
Garnacho tak banyak memberi bantuan daripada segi defending. Dia banyak melakukan track back, tetapi track back dia bukanlah track back yang memberi impak positif yang boleh cover up defend MU ataupun memberi kelebihan kepada MU. Sebab apa? Sebab defending trade ataupun corak bertahan Garnacho ni boleh dikatakan boleh lagi diimprove, tetapi buat masa sekarang dia masih lagi tercari-cari rentak lah. Jadi secara overallnya, apa yang perlu kita faham pada perlawanan semalam, first half gameplay MU memang agak berterabur, tetapi segalanya berubah apabila MU berjaya untuk mendapatkan satu gol melalui kesilapan daripada pertahanan Leicester sendirilah, yang mana waktu tu Bruno berjaya untuk mencari Rashford di belakang pertahanan, kan? Jadi benda tu melalui counter attack. So that is one of the chance yang MU ada yang terbaik waktu first half. Sebaliknya waktu first half memang gameplay MU boleh dikatakan agak teruk lah, kan? Tetapi apabila masuk second half ni lah yang menjadi kunci. Apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag pada second half adalah dia membawa masuk Sancho, yang mana kemasukan Sancho ni kalau kita lihat memang dia selalu main dekat winger, tetapi kemasukan Sancho kali ni memang dia diletakkan di posisi yang dia boleh jadi link up player yang sangat cemerlang. Kemasukan Sancho di second half menggantikan Garnacho telah menampakkan perubahan posisi, iaitu Rashford bermain di as a number 9 dan juga Rashford bermain di bahagian left wing dan Weghorst bermain as a number 9 dan Sancho bermain di right half space lah, di bahagian half space belah kanan as a number 10 untuk link up play dengan Bruno. So apabila kemasukan Sancho menggantikan tempat Weghorst, apa yang positif side-nya benda ni? Jadi benda ni yang positif side-nya, yang pertama, Sancho boleh untuk create banyak space dan juga mencipta banyak ruang dan juga untuk link up play dengan pemain-pemain di bahagian hadapan. So Sancho akan bermain dengan lebih narrow dan memberi kebebasan kepada Bruno untuk cover bahagian wide area. So Sancho akan follow up dengan Bruno untuk berada di situasi yang mana dia boleh membina build up dan juga link up dengan sangat baik dalam combination play mereka ketika berada dalam attacking phase. So benda tu memang positif. Kemasukan Sancho di bahagian tengah menyebabkan MU boleh create banyak gerakan-gerakan yang menarik, dan semalam Bruno ada create 9 peluang dan daripada 9 tu 3 dia adalah big chance dan 2 daripada dia adalah assist apabila Sancho masuk. So that is a good thing lah tentang kemasukan Sancho. Dia telah memberikan impak dan juga variation of attacking kepada bahagian tengah pasukan MU dan dia boleh menjadikan link up play menjadi lebih menarik. Dan apabila Sancho masuk, Weghorst bermain sebagai as a number 9. So apabila Weghorst bermain as a number 9 pada perlawanan ni, kita kena faham waktu Weghorst bermain sebagai nombor 10 ataupun attacking midfielder pada perlawanan ni, Fred dan juga Sabitzer tak boleh nak build up dan juga tak boleh nak membantu Weghorst sangat, dan sebaliknya kerja bertahan Weghorst yang drop deep as a number 6 untuk cover tempat Sabitzer dan juga Fred dengan work rate yang tinggi dan juga pressing yang bagus lah. Tetapi masuk second half, apa yang diguna pakai oleh Erik ten Hag adalah dia ingin memastikan yang Leicester tak boleh nak bermain dengan build up play daripada bawah lagi. Sebab apa? Sebab dia tahu Weghorst mempunyai pressing rate yang tinggi dan sangat rajin. So apabila masuknya Weghorst as a number 9, maka dia menjadi pemain yang lebih efektif dalam fasa melakukan pressing. Jadi apabila melakukan pressing, Weghorst adalah lebih efektif berbanding Rashford waktu first half, yang mana Rashford ni dia bukan typical play yang suka untuk melakukan pressing rate yang tinggi, ataupun dia punya tahap melakukan pressing tu adalah sangat rendah lah berbanding Weghorst. So apabila Weghorst masuk, dia berjaya untuk menguncang-ngacirkan mid block ataupun 4-4-2 hybrid yang dilakukan oleh pemain-pemain Leicester lah. So dia memberi pressure kepada Sota, bagi pressure kepada Faiz. So mereka tak boleh nak hold up the game dengan sangat lama. Mereka akan cuba untuk open game lebih kepada bahagian wide area. Tetapi satu tindakan yang genius lagi, apabila Rashford bermain di bahagian kiri, Rashford pandai untuk berada di posisi deep ataupun lebih ke bawah untuk pastikan yang Kastak ni tidak berada dalam posisi yang free ataupun bebas untuk menerima bola ketika situasi Leicester build up. Sebab benda tu terjadi waktu first half, Garnacho membiarkan Kastak ni free. Jadi apabila Kastak ni free, senang untuk Leicester exploit. Tetapi di second half, apabila MU berada di out of position, Weghorst melakukan pressing, Rashford dia akan drop deep sikit di bahagian wide area untuk memastikan yang Kastak ni tidak berada dalam free space untuk menerima bola. So apabila benda tu terjadi, maka di sinilah kita boleh nampak yang Rashford berjaya untuk melakukan defending yang lebih baik berbanding daripada Garnacho ketika first half. Yang tu yang bagus lah. Dan untuk game ni, apabila masuk second half, kita boleh katakan kemasukan Sancho
menyebabkan gameplay MU lebih laju, tempo lebih naik, dan yang paling penting switch play serta off the ball movement, yang mana pergerakan tanpa bola oleh pemain-pemain MU pada sistem di second half adalah lebih baik. So that is a good thing lah tentang pasukan MU di second half. Dan benda yang positif lagi adalah kita boleh tengok di bahagian midfield, yang mana kemasukan Matt Tom menggantikan Fred juga memberi import yang positif kepada Sabitzer, yang mana kemasukan Matt Tom untuk bermain lebih deep ke bawah as a number 6 telah menunjukkan yang Sabitzer is one of the most important player untuk pasukan MU pada perlawanan ni. So Sabitzer dia punya effectiveness ataupun keberkesanan waktu second half adalah lebih proper, yang mana dia boleh bermain dengan lebih selesa, bermain as a number 8 dan juga boleh melakukan switch play dengan banyak. So dia banyak involve dengan pergerakan di bahagian midfield. So MU berjaya keluar daripada man orientation yang dilakukan oleh Leicester ketika first half, dan di second half bermain dengan lebih better apabila ada off the ball movement, pergerakan tanpa bola yang lebih better, boleh dikatakan switch play yang banyak, dan Sancho menjadi link up play, dan Bruno boleh dikatakan memang sungguh-sungguh merecik untuk game ni. So tentang Rashford kita tak payah sembang banyak memang padu lah. So benda tu memang positif side lah untuk game ni. And so kita boleh nampak lah Lindelof dan Martinez pun nampaknya mereka makin serasi, defensive structure bagus kan. Lindelof pun nampak confident tinggi, level tinggi. So benda tu positif. Jadi secara overallnya MU memang deserve menang, dan gameplay mereka lebih menarik di second half lah berbanding di first half. Okay, Assalamualaikum.